Kalau kita cakap pasal sejarah Melayu, pasti semua orang akan ingat tentang Hang Tuah. Tapi korang lupa tentang satu tokoh yang sumbangannya sangat besar kepada tanah Melayu, terutamanya Melaka, iaitu Tun Perak. Masyarakat kita lebih sibuk tentang watak Hang Tuah yang tidak tahu asal usulnya sehingga ke hari ini. Tapi jika nak dibandingkan dengan Tun Perak, asal usul dan keturunannya lebih realiti daripada Hang Tuah. Hari ini, Ana nak cerita tentang sumbangan Tun Perak dan bagaimana beliau menjadikan Melaka sebuah negara yang maju. 1. Kuasa melantik Sultan. Tun Perak ni merupakan seorang kingmaker yang mempunyai kuasa yang mungkin kuasa yang besar jugalah untuk melantik Sultan pada ketika itu. Walau bagaimanapun, tak semestinya seorang putera raja akan dilantik menjadi Sultan. Tun Perak ni amat tegas dalam pemilihan seorang sultan. Tun Perak ni selalu menekankan tentang kemuafakatan dan keadilan. Bagi Tun Perak, raja yang adil akan disanjung oleh rakyat. Bukan sahaja dalam pemilihan seseorang sultan, tapi Tun Perak ni akan sentiasa mengingatkan anak-anak buah dia akan keadilan dan kemuafakatan. Ada satu peristiwa ni di mana Tun Perak telah menegur Temenggung Seri Maharaja yang meminta agar Sultan Mahmud untuk menjatuhkan hukuman bunuh kepada seorang rakyat yang melakukan kesalahan yang kecil. Hal ini amat membimbangkan Tun Perak kerana beliau bimbang akan sekiranya hukuman bunuh tu menjadi kegemaran kepada raja. 2. Perancang strategi ketenteraan. Pada abad ke-15, timbul persaingan antara kerajaan-kerajaan Melayu kepada ketika itu. Dan waktu tu kerajaan Siam ni dianggap mempunyai kuasa yang besar. So, kerajaan Siam ni menyuruh semua kepulauan Melayu untuk menghantar wang emas kepada Raja Siam. So, Tun Perak ni macam hairan lah kenapa dia perlu buat macam tu. So, Tun Perak tak mahu menghantar wang emas kepada kerajaan Siam. Jadi, tindakan Tun Perak tu telah menimbulkan kemarahan kepada Raja Siam. Raja Siam pun menghantar tentera yang diketuai oleh Panglima Awi Chakri. Apabila Tun Perak tahu akan keadaan tersebut, Tun Perak pun macam berfikirlah, tentera dia sikit, mungkin tak dapat mengalahkan tentera Siam yang begitu ramai dan mempunyai senjata yang lebih canggih daripada kita kan. Jadi di sinilah terselahnya kebijaksanaan Tun Perak dalam mengatur strategi peperangan. Beliau telah tampil dengan satu idea yang mungkin akan melemahkan psikologi tentera Siam ni. Strategi psikologi yang digunakan oleh Tun Perak ni adalah strategi putung api. Mungkin kita macam, benda apa yang dibuat kan? Tapi strategi inilah yang telah melumpuhkan semangat tentera Siam pada mulanya sebelum peperangan tu bermulalah. Waktu tu, tentera Siam ni tengok banyaknya putung api, jadi mereka ingat yang tentera Melayu ni sangat ramai berbanding dengan bilangan mereka. So, mereka macam, boleh ke menang, boleh ke? So, perkara tersebut telah melemahkan psikologi mereka. Selepas tahun 1440-an dan kemangkatan Seri Naradiraja Tun Ali, jawatan penghulu bendahari telah diserahkan kepada Tun Tahir. Kemudian, Tun Mutahir pula telah dilantik menjadi Temenggung Melaka dan seterusnya. Tun Abdullah yang merupakan anak bongsu kepada Tun Ali juga telah dilantik menjadi pembesar istana dan digelar Seri Narawangsa. Dalam keadaan ini dapat dilihat hampir semua raja-raja dan pembesar Melaka mempunyai pertalian persaudaraan dengan Tun Perak. Okey, boleh disimpulkan dekat sini, sewaktu Tun Perak menjadi bendahara Melaka, beliau telah dikelilingi oleh kaum kerabatnya sendiri. So, senanglah dia untuk memperkukuhkan lagi kedudukan kerajaan Melaka ketika itu. 3. Pakar hubungan diplomatik. Kejayaan-kejayaan yang diperoleh daripada peperangan telah menyebabkan Melaka mengubah hubungan diplomatiknya terutamanya dengan Siam. Ini akan menyebabkan kedua-dua buah negara ini mendapat manfaat yang tersendiri.
Berikutan hubungan baik yang terjalin antara Melaka dan China, dan China telah mengiktirafkan Melaka sebagai sebuah negara di bawah jagaannya, merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan Siam bersetuju untuk menjalankan hubungan diplomatik secara profesional dengan Melaka pada ketika itu. Akhirnya, kedua-dua buah kerajaan ini telah bersetuju untuk membantu antara satu sama lain dan memberi manfaat antara kedua-duanya. 4. Membangun dan memperluaskan ekonomi Melaka. Dasar politik dan hubungan diplomatik yang telah dijalankan oleh Tun Perak telah menarik seluruh perhatian dunia. Hal ini termasuklah juga dengan perkembangan pesat perdagangan di Selat Melaka dan menjadikan Melaka antara pusat perdagangan dunia yang popular pada ketika itu. Kebijaksanaan Tun Perak dalam menarik para pedagang dari seluruh dunia merupakan satu pencapaian yang tidak dapat dinilai oleh kita semua. Tambahan pula dengan pelaksanaan hukum kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Kedua-dua undang-undang ini menitik beratkan hal keadilan perdagangan, pembeli serta faedah yang bakal diperoleh oleh kerajaan telah menjadi satu platform bagi pembangunan ekonomi Melaka. Secara tidak langsung, Bandar Melaka telah berkembang maju menjadi sebuah emporium antarabangsa. Selain itu, kebajikan para pedagang juga telah dititik beratkan oleh Tun Perak. Oleh yang demikian, gudang-gudang dan rumah tumpangan telah diwujudkan di Pelabuhan Melaka bagi menarik perhatian para pedagang untuk singgah ke Melaka. Di samping itu, diwujudkan juga tempat untuk membaiki kapal-kapal dagangan yang telah rosak akibat daripada tiupan angin monsun. Seperti yang dikatakan oleh Tun Perak sebelum ni, hubungan diplomatik antara Melaka dan Siam akan memberi banyak manfaat kepada kedua-dua belah pihak. Ini terbukti apabila kerajaan Siam memberi bekalan beras kepada Melaka untuk diperdagangkan dan juga untuk menjadi bekalan kepada penduduk di Melaka. Persengketaan antara Melaka dan juga Siam yang telah ditamatkan oleh Tun Perak nyata memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak. 5. Mewujudkan sistem pentadbiran yang berkesan. Kebijaksanaan Tun Perak ni sebagai bendahara terselah apabila sistem pentadbiran yang telah diwujudkan oleh beliau bertahan selama 4 generasi. Hal ini dapat dilihat sekiranya Sultan berangkat ke tempat lain untuk urusan rasmi, maka pembesar-pembesar dan juga diketuai oleh Tun Perak akan menjalankan segala urusan pentadbiran di Melaka. Keadaan ini dapat dilihat sewaktu Sultan Mansur Shah dan rombongannya berangkat ke Majapahit atas urusan rasmi. Oleh itu, Sultan akan menitahkan agar bendahara yang akan menjaga dan menerajui pucuk pimpinan kerajaan sewaktu ketiadaan baginda di Melaka. Setelah lebih kurang 10 tahun Tun Perak memegang jawatan sebagai bendahara di Melaka, pada tahun 1498, beliau telah meninggal dunia akibat sakit tua. Di bawah pentadbiran Tun Perak, Empayar Melaka berkembang begitu pesat dan beliau digelar sebagai pembina empayar. Pelbagai perubahan dan pembaharuan yang telah dilakukan oleh Tun Perak sehingga menyebabkan Melaka menjadi sebuah empayar yang begitu besar. Kewibawaan Tun Perak sebagai seorang pemimpin telah mengubah sejarah kita sampai ke hari ini. Selepas kematian Tun Perak, Sultan Mahmud telah melantik Tun Pepatih Putih yang merupakan adik kepada Tun Perak untuk menjadi bendahara dan mendapat gelaran sebagai Bendahara Putih. Bendahara baru masih lagi meneruskan segala dasar yang dilakukan oleh Tun Perak. Namun, beliau tidak dapat mengawal tindakan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud pada ketika itu dan akhirnya kerajaan Melaka jatuh ke tangan Portugis. Maka di sini dapat dilihat betapa besarnya sumbangan Tun Perak dan juga pengaruh Tun Perak sehingga menyebabkan pada ketika itu kejatuhan Empayar Melaka. Okey korang, cerita tadi tu mengingatkan kita yang orang Melayu ni bijak. Bukan saja orang Melayu, semua orang bijak. So kita kena rajin usaha je. Dan secara tak langsung telah menceritakan yang suatu ketika dahulu negara kita telah mencapai kegemilangan. Well, itu saja untuk cerita kali ini.
Jangan lupa share dan like video ni. Kalau siapa-siapa yang tak subscribe lagi, boleh subscribe dekat bawah. Bye!